Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan forum yang sudah kita rancangkan beberapa hari dan Alhamdulillah kita juga berkesempatan untuk bersama-sama dengan para panel kita pada hari ini iaitu Arina Hazwani, Ayu Natasha, Ainul Jariah, Nurul Syuhada dan juga saya sendiri dan saya adalah Abdul Razak sebagai moderator. Uh, InsyaAllah forum kita pada hari ini adalah berkisar tentang perbahasan ilmu falsafah. Dan seperti kita sedia maklum, falsafah ini masih lagi dikaji dan dipelajari dari semasa ke semasa. Tidak kira khususkan pada satu tempat, tetapi ianya meluas dan sentiasa dikaji dan untuk difahami oleh umat pada zaman sekarang. Dan dalam setiap ilmu yang ada, pastinya akan ada ahlinya, iaitu juga kita sebutkan sebagai pakar dalam bidang tersebut. Dan antara tokoh yang amat dikenali dalam ilmu falsafah yang dijadikan rujukan iaitu dari segi baratnya adalah Aristotle dan Plato. Dan para muslimin kita juga amatlah menitik beratkan juga dan juga menceburi bidang ini, dan sehingga mereka menjadi pakar seperti mana Imam Ghazali dan Ibn Rushd dan Ibn Sina. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita memasuki perbincangan pertama kita pada hari ini, iaitu tokoh kita Ibn Sina telah mengarangkan kitab beliau yang bernama Isyarat wa Tanbihat, yang amat dikenali dan juga dijadikan rujukan dalam ilmu falsafah. Antara kenyataan beliau yang dicatat dalam kitab tersebut adalah tentang pengetahuan Tuhan yang berkisar tentang juz'iyat. Jadi kita serahkan pada panel pertama kita, iaitu Ainul Jariah binti Muhammad, untuk terangkan lebih lanjut tentang perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ainul Jariah binti Muhammad. Nombor matrik saya 1172128. Okey, soalan yang saya terima ialah untuk menjelaskan tentang pernyataan yang ditulis oleh Ibn Sina dalam bukunya Isyarat wa Tanbihat, di mana pernyataannya berbunyi, pengetahuannya yang khusus tidak boleh menjadi pengetahuan yang sementara sehingga ia memasuki masa sekarang, masa lalu dan masa depan. Jadi dia mendedahkan sifat zatnya untuk berubah, tetapi pengetahuannya yang juz'iyat harus berada di sisi suci yang mana lebih tinggi dari masa dan usia. Okey, jawapan yang dapat saya berikan di sini ialah semua yang tidak dapat berubah maka tidak boleh mengubah sifat zat Allah pada perincian tersebut. Pada hakikatnya, Ibn Sina menyebut tentang pengungkapan ilusi ini bahawa pengetahuan Allah yang juz'iyat mesti ada di seluruh sisi yang tidak berubah dengan perubahan masa dan keadaan. Atau kata lain, Allah harus mengetahui segala sesuatu kerana segala sesuatu diperlukan dengan pertengahan atau tanpa pertengahan, yang mana sebilangan besarnya adalah perincian dari penilaian pertama yang dilakukan dan ianya wajib sebagaimana yang seharusnya, tidak seperti yang telah kita ketahui. Okey, sebagai contoh, objek yang terdapat di atas meja. Okey, pada pengetahuan kita, objek tersebut berada di atas meja. Apabila objek itu jatuh, maka baru kita ketahui bahawa objek itu jatuh. Atau kata lainnya, pengetahuan kita berubah mengikut masa dan keadaan. Pengetahuan kita tentang objek di atas meja itu berubah apabila keadaan objek tersebut berubah, iaitu jatuh daripada meja. Atau senangnya, pengetahuan kita berubah mengikut masa dan keadaan. Okey. Ibn Sina katakan di sini bahawa pengetahuan Allah tidak sebegitu. Pengetahuan Allah tidak berubah mengikut perubahan masa dan keadaan. Kerana Allah itu harus mengetahui segala sesuatu. Okey, pada pendapat saya, perbahasan ini termasuk dalam perbahasan furu' akidah. Kerana perkara yang termasuk dalam
perbahasan usul akidah ialah meyakini kewujudan Allah dan mengesakannya. Okey, maka tidak mengapa jika terdapat individu ataupun tokoh yang berbeza pendapat tentang perbahasan-perbahasan furuk akidah ini. Kerana ini cuma perbahasan furuk akidah. Okey, wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya selaku moderator ingin menunjukkan soalan kepada Adilah. Mengenai tentang Imam Al-Ghazali telah kritik pandangan Ibnu Sina terhadap perbahasan ilmu Allah dalam perkara juz'iyat. Juz'iyat dalam kitabnya itu Tahafut Falasifah. Okey, jadi pada hari ini saya ingin mengetahui apakah hujah Imam Al-Ghazali terhadap pandangan Ibnu Sina, dan saya ingin juga mengetahui apakah hujah anda terhadap Imam Al-Ghazali ini. Okey, persilakan Adilah. Terima kasih diucapkan kepada penderaita kita. Jadi tentang perkara ini, ya, Imam Ghazali ada mengkritik di dalam kitab beliau Tahafut Falasifah tentang pandangan Ibn Sina tentang berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala yang ilmu Allah Ta'ala dengan perkara juz'iyat. Jadi macam mana cara untuk kita mengetahuinya adalah kita kena belik sendiri kitab tahafut tu dan kita cuba cari teks yang ada. Jadi apa yang saya jumpai dalam kitab tahafut itu, Imam Ghazali menerangkan bahawasanya Ibn Sina, pada pendapat Imam Ghazali adalah Ibn Sina mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini mengetahui sesuatu, mengetahui semua perkara, kerana ada juga pandangan falsafah lain yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala hanya mengetahui tentang zatnya sahaja, tetapi tidak mengetahui tentang perkara lain. Tetapi bagi Ibn Sina, Allah Ta'ala ni mengetahui tentang zatnya dan juga mengetahui tentang perkara lain, iaitu makhluknya. Dan Allah Ta'ala mengetahui tentang perkara lain ini la yadkhulu tahta zaman, tidak memasuki di bawah zaman, iaitu tidak berkait dengan zaman. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu. Dan akan tetapi pada pandangan Ibn Sina, menurut Imam Ghazali lah dalam kitab tahafut beliau ini, Ibn Sina mengatakan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu, mengetahui perkara juz'iyat, mengetahui semuanya sekali, tetapi secara kuli, secara umum, tidak secara khusus. Jadi itulah yang dibahaskan oleh Imam Ghazali. Kita sedia maklum bahawasanya ya, Allah Ta'ala mengetahui semua perkara di langit, di bumi, makhluk manusia ni, haiwan. Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut, dan ini tidak bercanggah sama sekali dengan basic foundation akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak bercanggah yang di mana Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Dan tetapi Imam Ghazali hanya mengkritik tentang pandangan Ibn Sina yang mengatakan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu, tetapi mengetahui dengan secara kuli, dengan secara general. Jadi Imam Ghazali menentang, mengkritik perkara ini dengan mengatakan, dengan menerang kepada kita dengan cara mendatangkan beberapa contoh untuk menolak dan untuk lebih jelas lagi perkara ini. Jadi seperti mana yang dikaji, Imam Ghazali datangkan contoh seperti Zaid misalnya. Kalau Zaid ini dia berbuat taat atau dia berbuat maksiat, kan. Jadi kalaulah Allah Ta'ala ini hanya mengetahui perkara yang kuli, yang
yang secara general, tidak secara khusus. Jadi jika Zaid ini berbuat taat dan ataupun berbuat maksiat, jadi Allah Ta'ala tidak akan mengetahui apakah jenis ketaatan yang dibuat oleh Zaid ataupun apakah jenis kekufuran atau maksiat yang dibuat oleh Zaid, kerana Allah Ta'ala hanya mengatakan perkara yang general. Jadi sudah tentu juga apabila Allah Ta'ala tidak tahu jenis yang kekufuran maksiat yang dibuat oleh Zaid, sudah tentu juga Allah Ta'ala tidak akan tahu bahawa status Zaid ini adalah adakah Islam ataupun kufur. Jadi kalau Allah Ta'ala, dan jika Allah Ta'ala ini mengetahui sesuatu secara general, katanya Imam Ghazali, sudah tentunya Allah Ta'ala hanya mengetahui adanya dua golongan, iaitu Islam dan kufur. Jadi, dan jika Allah Ta'ala mengetahui secara general, Tuhan takkan tahu siapakah yang kufur dan siapakah yang Islam. Itu adalah satu contohlah yang dibawa oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali juga mengatakan jika dia mengatakan jika melalui contoh itu juga, jika Allah Ta'ala tidak mengetahui kekufuran apakah yang dibuat oleh Zaid ataupun ketaatan apa yang dibuat oleh Zaid, dan jika begitulah pandangan para falsafah ini, sudah tentu juga mereka, para falsafah ini, tidak akan boleh menolak tentang penyaksian nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW, kerana kalau Allah Ta'ala ini mengetahui secara umum, dia ada utusannya, dia ada makhluknya yang Islam, dia ada makhluknya yang kufur. Jadi, tapi Allah Ta'ala tidak tahu secara khusus siapakah mereka, apakah yang dibuat oleh mereka, siapakah mereka, dan apakah yang dikatakan oleh mereka, apa yang diperbuat oleh mereka. Allah Ta'ala tidak akan tahu perkara tersebut yang secara khusus ni, perkara yang detail-detail ni Allah Ta'ala tak tahu. Jadi semestinya Allah Ta'ala juga tidak akan mengetahui apakah yang disampaikan oleh para utusannya. Jadi apabila benda itu apabila benda itu sudah ditetapkan oleh para falsafah daripada awal, jika Tuhan mengetahui sesuatu itu secara general, secara tidak khusus, tidak detail, jadi sudah tentulah mereka akan mengalami kecelaruan tentang nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kerana Rasulullah adalah seorang manusia, dan jika Allah Ta'ala tahu secara general, sudah tentulah Allah Ta'ala tidak akan mengetahui bagaimana dan bilakah siapakah nabinya, siapakah utusannya. Jadi itulah yang dibawakan, itulah contoh yang dibawakan oleh Imam Ghazali untuk menerangkan perkara ini, untuk menjelaskan lagi, untuk menjelaskan bahawa jika benda ini ditetapkan daripada awal, Allah Ta'ala hanya mengetahui perkara ini secara general sahaja. Jadi benda itu boleh membawa kepada kecelaruan tentang nubuah juga. Jadi apabila benda itu berlaku, boleh merosakkan akidah. Dan pada pandangan saya pula, kita semestinya kena memahami apa yang dibawa oleh mereka ini supaya dengan lebih jelas supaya kita boleh menolak dan mengkritik. Tetapi benda ini kita boleh sangkal mereka dengan pemikiran kita, tapi semestinya pemikiran itu mestilah berdasarkan nas-nas Quran dan hadis yang paling terutama sekali lah. Jadi dalam perbahasan ilmu Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sudah sebutkan secara jelas dalam Al-Quran sendiri, berfirman dalam Al-Quran sendiri yang bermaksud Allah Ta'ala ini mengetahui setiap perkara yang tersembunyi. Jadi apabila Allah Ta'ala sudah mengetahui perkara tersembunyi pun Allah Ta'ala mengetahui, semestinya Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang jelas. Jadi tidak akan tahu tidak akan ada lagi perkara-perkara yang berbangkit selepas daripada ini. Jadi seperti mana yang kita ketahui jugalah, untuk
untuk lebih jelas lagi, kita kenalah mengetahui, kita kenalah belajar daripada guru kita, dan jika tak faham kenalah bertanyakan pada guru. Dan apabila kita buat satu-satu research atau penyelidikan, adalah kita mengetahui sourcesnya dari mana kita ambil ni, dari siapakah yang kita ambil ni, adakah beliau ini diiktiraf oleh para asatiza, para guru kita yang terkenal ini. Jadi begitulah antara yang boleh saya katakan serba sedikit tentang pandangan Imam Ghazali terhadap Ibn Sina dalam kitab tahafud beliau. Wallahu a'lam. Dalam setiap perbahasan ilmu semestinya akan ada perselisihan pandangan dan perselisihan pendapat. Jadi kita fokuskan dalam ilmu falsafah kita ini, antara tokoh yang berselisih pendapat dengan para falsafah adalah Imam Ghazali sendiri, terutama dalam perbahasan kekadiman alam ini. Jadi kita teruskan kepada bagaimana Ibn Rushd berpendapat tentang perselisihan antara Imam Ghazali dan para falsafah dalam perbahasan kekadiman alam ini, melalui karangan beliau kitab Faslul Maqal. Kita berikan pada panel kita yang ketiga, Nurul Syuhada binti Rosli, untuk jelaskan serba sedikit tentang perkara ini. Silakan. Menurut Ibn Rushd, faktor perselisihan yang berlaku antara ahli kalam dan juga ahli falsafah tentang alam itu ialah pemahaman mereka tentang qadimah alam. Menurut Al-Ghazali, berdasarkan keyakinan ahli teologi Islam, ahli kalam, alam ini diciptakan oleh Allah daripada tiada kepada ada. Imam Al-Ghazali menjelaskan qadim tetap bermaksud bermula tanpa waktu. Bermula tanpa waktu, iaitu tiada permulaan. Ahli falsafah Islam percaya bahawa alam ini qadim, iaitu dicipta dari sesuatu yang sudah ada. Menurut Ibn Rushd, Al-Ghazali telah terkeliru dengan berpendapat bahawa qadimnya alam sama dengan qadimnya Allah. Ahli falsafah di sini mereka maksudkan qadim zamani, bukan qadim khalqi. Menurut Ibn Rushd pula, perbezaan antara ahli kalam dan ahli falsafah ini juga berkaitan dengan pemberian makna terhadap hudus dan juga qadim, ihdas dan juga qadim. Bagi ahli kalam, ihdas bererti mencipta dari tiada. Ahli falsafah pula, mereka menganggap bahawa ihdas ialah penciptaan dari ada menjadi bentuk ada yang lain. Merujuk perkataan qadim pula, ahli kalam mengertikan qadim ialah sesuatu yang mempunyai wujud tanpa sebab. Bagi ahli falsafah pula, qadim bererti sesuatu yang kejadiannya dalam keadaan terus-menerus, tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam Faslul Maqal, Ibn Rushd menganggap perselisihan antara ahli kalam dan ahli falsafah tentang alam adalah dari segi penamaan. Hakikatnya mereka sepakat bahawa segala yang ada, yang wujud, terbahagi kepada 3 jenis, iaitu jenis yang pertama, wujudnya kerana sesuatu yang lain. Jenis ini adalah haiwan, tumbuhan dan lain-lain. Wujud ini dinamakan sebagai baharu, iaitu hadis. Dan jenis kedua pula, wujudnya tidak kerana sesuatu, tidak dari sesuatu, dan tidak didahului zaman. Wujud ini sepakat dinamakan sebagai qadim. Qadim ialah ia menciptakan segalanya dan memeliharanya. Wujud qadim ini adalah Allah. Dan jenis yang ketiga pula, wujud di tengah-tengah antara kedua jenis, pertama dan kedua tadi.
Ia adalah wujud yang tidak terjadi berasal dari sesuatu, tidak didahului oleh zaman, tetapi terjadinya kerana sesuatu. Ianya diciptakan. Wujud jenis ini ialah alam semesta. Jadi di sini Ibn Rushd berkata, sesiapa yang mengutamakan wujud ini dengan yang baharu, maka wujud alam ini disebut sebagai baharu, hadis. Manakala sesiapa yang mengutamakan wujud ini dengan qadim, maka alam ini dikatakan sebagai qadim. Sebenarnya wujud pertengahan alam ini tidak benar-benar qadim dan tidak benar-benar baharu, hadis. Kedua-duanya ada dalil, kerana sebenar-benar qadim adanya tanpa sebab, dan yang benar-benar hadis baharu pasti bersifat baharu. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang ketiga. Kita teruskan kepada perbahasan kita yang keempat, iaitu setiap sesuatu semestinya akan ada definisi atau pengertian pada sesuatu istilah. Jadi bolehkah panel kita Arina Hazwani terangkan mengenai perbezaan teks-teks falsafah dan teks-teks syarak, dan bagaimana cara untuk berurusan dengan teks-teks tersebut pada hari ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator yang saya kasih, iaitu Adilah binti Abdul Razak. Hari ini saya akan explainkan tentang apa yang ditanyakan oleh moderator, saudari moderator, iaitu apakah perbezaan antara teks falsafah dan teks syarak, dan apakah bagaimana nak mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Jadi teks syarak ni adalah ia berdasarkan dengan dari Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran ini adalah, kita dapat tahu bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang paling suci bagi umat Islam, dan ia benar dan sangat tepat untuk membuat rujukan dalam setiap teks tu. Dan yang keduanya, ia maksudnya tak ada keraguan dalam teks-teks tu. Sebab apa? Sebab ia wahyu daripada Allah, tak ada keraguan, semua benar-benar belaka. So kita tak boleh kata yang mana boleh guna Al-Quran sebagai rujukan, bukannya betul pun. So kita tak boleh sesekali kata macam tu. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah kitab yang paling suci yang Allah turunkan kepada kita, umat Islam. Berbeza dengan teks falsafah, yang mana teks falsafah adalah mereka hanya menggunakan akal semata-mata diorang sahaja. Diorang cakap mengikut akal diorang je, akal rasional diorang. So berbezalah dengan kita menggunakan Al-Quran, tapi mereka menggunakan akal semata-mata tanpa merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada Al-Quran dengan Sunnah dengan Al-Hadis. So kita sebagai Muslim, kita memilih yang mana satu falsafah atau syarak. So pasti kita akan memilih syarak, kerana ia berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Dan cara mengaplikasi so kita dapat tahu kan perbezaannya syarak menggunakan dari Al-Quran dan Hadis, dan berbeza pula dengan falsafah, yang mana mereka hanya menggunakan akal semata-mata untuk membuktikan sesuatu tu. Saya akan terangkan cara mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh mengaplikasikan falsafah ni dalam kehidupan seharian kita, tetapi kena berlandaskan dengan nasyarak. Macam mana nasyarak tu? Macam mana kita nak berlandaskan dengan nasyarak? Macam ni. Kita nak buat sesuatu tu, kita kena fikir, kalau buat ni dosa, buat ni dosa besar, buat ni dosa kecil, elok ke aku buat benda tu? Kita kena fikir dulu benda tu. So kita tak boleh terus melulu je. So kita nak buat sesuatu tu, kita kena fikir, ini ikut hukum syarak ni. So kita jauhkan, kita buat macam mana kalau kita fikir ini kalau hukum syarak ni boleh buat ni, so kita buat. Kalau kita fikir tak boleh kau buat benda ni, tak elok, so kita jauhkan benda tu. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh bagi ahli falsafah lah.
Dia kata membuang sampah merata-rata tu tak elok. Okey, tapi kalau kita lah as Muslim, as Islam ni, as Muslim, kita kalau buang sampah merata-rata ni kan dosa kecil. So macam dia selarilah antara falsafah dengan syarak. Dia selari. Sebab apa? Sebab membuang sampah merata-rata tu tak elok. Menyebabkan apa? Kekotoran alam semula jadilah apa semua tu kan. So lagi satu mungkin ada sebahagian falsafah ni dia tak selari dengan syarak. Sebagai contoh, saya bagi contoh Robin Hood tu kan. Robin Hood tu dia membuang sampah bagi ahli falsafah lah, bagi ahli falsafah dia kata Robin Hood tu dia seorang yang baik lah dia katakan. Sebab apa? Sebab dia mencuri untuk sedekahkan kepada orang lain. Tapi bila kita ikut syarak, kita perhatikan balik syarak, macam kita tengok dari Quran apa semua tu kan, mencuri tu adalah benda yang dosa, walaupun kita nak dermakan kepada orang susah, tapi dia still kata dosa. So bila kita fikir balik, takkan kita nak mencuri sebab nak dermakan. Kita boleh je macam kita minta ke orang, cakap boleh tak saya nak pinjam duit, saya nak sedekahkan ke orang, tak salah kan. So kena fikir dulu kot sebelum buat tu. So dalam hidup ni kita selalu je berfalsafah, tapi kita macam ambil tak endah, macam biar je. So nak buat sesuatu tu kena fikir dulu. Okay, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih panel kita Arina Hazwani atas penerangan tersebut. Jadi antara tokoh barat dalam falsafah yang terkenal adalah René Descartes, dan beliau juga mempunyai pandangan tersendiri dalam beberapa perbahasan dalam ilmu falsafah, dan beliau adalah antara tokoh yang terkenal yang mengakui tentang kewujudan Tuhan. Dan bolehkah kita teruskan pada panel kita yang kelima, yang terakhir sekali, jadi untuk menerangkan tentang bukti-bukti yang dikemukakan oleh Descartes tentang kewujudan Tuhan, dan bagaimana pula pandangan Ibn Sina tentang bukti-bukti kewujudan Tuhan, dan apakah persamaan antara pandangan kedua tokoh ini dalam perbahasan tersebut. Silakan panel kita Ayu Natasha. Terima kasih kepada Puan Moderator di atas soalan yang diajukan kepada saya, iaitu mengenai bukti kewujudan Tuhan pada pandangan Descartes dan Ibn Sina, serta persamaan dan perbezaan di antara keduanya. Menurut pandangan Descartes mengenai Tuhan, Tuhan sangat berkuasa sehingga kita sendiri tidak dapat menggambarkannya. Berdasarkan hujah Descartes, dia menggunakan dua prinsip utama falsafahnya, iaitu wajhatun nazari fitriyah wa wadihah wa mukhtalifah, iaitu perspektif bawaan, jelas dan berbeza. Descartes juga mengatakan bahawa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan jika manusia mempunyai idea dan fikiran yang sihat dan baik. Ini kerana manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Selepas itu, Descartes sering membandingkan bukti kewujudan Tuhan dengan ontologi dan geometri, iaitu keberadaan Tuhan ini jelas dan nyata. Contohnya, matematik sukar, tetapi semua orang memerlukan dan mengetahui asas matematik yang melibatkan nombor. Selain itu, dalam konteks yang sama, Descartes menggambarkan argumen kewujudan sebagai bukti kebenaran atau sifat Tuhan, dengan alasan bahawa kewujudan Tuhan tidak dapat dipertikaikan dari orang yang waras. Descartes juga menggunakan kaedah Cogito Descartes. Kaedah Cogito Descartes adalah kaedah yang boleh dipersoalkan atau menimbulkan keraguan bagi semua pihak. Dalam konsep Tuhan, Descartes sangsi terhadap ajaran yang bertentangan dengan kewujudan Tuhan. Descartes selalu meragui semua yang dia boleh curiga. Dia pertama kali mempersoalkan semua yang dapat dialami oleh panca indera, iaitu hal-hal yang pada kenyataannya tidak dapat diragui. Ini adalah langkah pertama untuk kaedah Cogito. Descartes mempersoalkan kewujudannya. Keraguan ini mungkin disebabkan oleh pengalaman bermimpi, halusinasi, hayalan dan bahkan pengalaman dengan roh tersembunyi.
Dalam keempat-empat situasi ini, seseorang dapat mengalami sesuatu seolah-olah dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, bukti kewujudan Tuhan pada pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina memulakan perbincangannya mengenai ketuhanan dengan membincangkan masalah kewujudan terlebih dahulu, kerana mesti membuktikan kewujudan Tuhan terlebih dahulu. Perkara-perkara yang ada untuk membuktikan kewujudan Tuhan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah kewajipan untuk wujud, iaitu wajibul wujud, dan yang kedua adalah mungkin ada, iaitu mungkinul wujud. Penjelasan tambahan untuk Ibnu Sina adalah perlunya wujud pada hakikatnya sesuatu yang mustahil bagi kita untuk menganggap bahawa ia tidak wujud. Jadi ia mesti ada. Manakala keberadaan yang mungkin ada atau mustahil jika dianggap tidak ada, ketika ada, keberadaannya harus bergantung pada orang lain. Ini bermaksud bahawa semua perkara baru yang sudah ada adalah wajib bergantung pada pihak lain. Ia tidak boleh berlaku dengan sendirinya. Oleh itu, makhluk yang ada iaitu manusia dan alam dibuat oleh Tuhan dan selalu berada dalam keadaan wujud atau tidak. Dan keberadaannya tentu bergantung kepada sebab dan musabab. Ringkasnya, menurut pendapat ahli falsafah Descartes dan Ibnu Sina, mereka percaya bahawa Tuhan wujud menggunakan kaedah dan bukti mereka yang tersendiri. Tetapi kaedah yang digunakan oleh mereka sangat berbeza. Falsafah Descartes menggunakan pendekatan ontologi untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Tuhan itu hebat, tetapi kita tidak dapat menggambarkannya. Descartes mengatakan bahawa kewujudan Tuhan dapat dibuktikan jika seseorang mempunyai fikiran yang sihat. Selepas itu, penggunaan kaedah Cogito Descartes menimbulkan keraguan terhadap apa sahaja yang dianggap perlu untuk diragukan. Dalam konsep Tuhan, Descartes sangsi terhadap ajaran yang bertentangan dengan kewujudan Tuhan. Di samping itu, Ibnu Sina pula menggunakan kaedah perkara sedia ada yang terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah wajib ada iaitu wajibul wujud, dan yang kedua adalah kemungkinan ada iaitu mungkinul wujud. Dan penjelasan tambahan bagi Ibnu Sina adalah bahawa wajib ada adalah sesuatu yang mustahil bagi kita untuk menganggap bahawa ianya tidak ada. Jadi ianya pasti ada. Sedangkan keberadaan mungkin ada adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mustahil jika dianggap tidak ada. Ketika wujud, keberadaannya pasti bergantung pada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada panel kita tadi yang memberikan penerangan yang sangat jelas dalam perbahasan tersebut. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada semua panel kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir forum kita. Dan sebagai penutup kata, marilah kita mengingati kata-kata yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Tahafut Al-Falasifah beliau, yang bermaksud hendaklah kita mendalami dan memahami dulu pandangan yang dipegang oleh sesuatu kaum atau sesuatu pihak, barulah kita boleh rod atau menolak atau mengkritik pandangan mereka. Dan apabila kita menimba sesuatu ilmu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan kita hendaklah memastikan ilmu yang kita ambil itu adalah dari sumber yang benar, sumber yang betul. Dan hendaklah kita berada di atas apa kita panggil open minded ketika mana kita mempelajari sesuatu ilmu, supaya kita senang untuk menerima sesuatu pandangan dengan tidak cepat melatah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada para panel kita pada hari ini kerana sudi untuk meluangkan masa menerangkan sedikit tentang perbahasan-perbahasan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penonton kita yang berada di rumah, dan stay safe. Dan apa yang baik daripada Allah Ta'ala dan apa yang kurang itu daripada diri kami sendiri,
Dan insya-Allah kami akan sentiasa perbaiki setiap kesalahan atau setiap kesilapan yang kami lakukan, dan insya-Allah kami akan timba sebanyak mana lagi ilmu yang ada sebagai semangat untuk kami teruskan perjuangan kami ini dalam memegang title sebagai seorang pelajar. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.